Pada sisi aku tidak. Okey, kita ada satu barang. Kita ada satu barang. Barang tu orang beri pada kita. Orang beri pada kita. Ataupun orang beri pinjam pada kita. Yang pertama, dia tidak sedih. Ibaratnya begini. Orang beri pinjam pada kita. Ambil pinjam buku hikam ni. Itu pun baca dulu. Sampai masa dia nak ambil balik. Nak ambil balik. Mana buku saya, kita pun bagi balik. Sedih tak? Oh, sedihnya aku buku orang ambil. Bukan aku, kita aku dia. Aku dia. Kalau kenderaan minyak kereta kejap, bagi jalan ke apa dia? Ambil lah kita. Lepas tu kita pun hantar kereta. Perlu ke kita sedih? Dia kereta dia, bukan kereta kita nak sedih benda. Itu satu. Yang kedua, niat kita. Bila kita sampai macam kita sipang, tolong sipang je. Tolong sipang juga. Jadi kita tahu benda tu tak hilang. Sebab tu Hasan bin Banna kata, mati pada pandangan kamu, pandangan aku tidak mati. Pada pandangan dia tidak mati. Sebab apa? Sebab telah melihat kepada Allah Ta'ala. Hanya kadang-kadang kita lalu jalan syariat juga. Kadang-kadang sahabat Nabi ada juga kisah sahabat Nabi. Siapa nama? Saya tak ingat dah. Dia ini tak ada anak. Jadi bila dia tidak ada anak, dia ni tidak ada anak. Bila tidak ada anak, satu hari tidak ada anak, Allah Ta'ala beri dia anak lelaki. Orang tidak ada anak dapat anak. Gembira dia, gembira main dengan anak dia. Dok bergurau ni, main gusti, main tinju. Anak-anak bergurau, suka, sayang sangat ada anak dia. Satu ketika Nabi mengajak dia pergi berjihad fisabilillah. Nabi mengajak dia pergi berjihad fisabilillah. Lalu dia pun pergi berjihad lah fisabilillah. Tinggal anak lelaki dia. Dia sayang anak lelaki dia. Tetapi bila sampai jihad, pergi panggilan jihad pergi. Masa dia tengah berperang di sana, anak dia mati. Maka isteri dia menguruskan segala jenazah anak dia, kerana suami dia pergi berjihad fisabilillah. Habis tanam dah sesak. Suami dia balik ni dapat kemenangan peperangan dan gembira, tak sabar-sabar nak jumpa anak dia. Dia tak sabar-sabar nak jumpa anak dia. Ini sahabat Nabi, saya tak ingat dah nama dia. Lalulah dia pun balik. Bila balik, rehat-rehat sekejap, yang dia tanya mula-mula anak dia, mana anak dia? Kata isteri dia, rehat-rehatlah dulu. Anak kita tengah tidur dan dia tidur panjang. Dah faham je tidur panjang tu. Kita ingat tidur panjang lepas kuliah subuh tidur bangun asar. Itu yang kita faham tidur panjang. Ataupun bangun zuhur. Itu tidur panjang mungkin jadi. Duk faham macam tu sebab malam qiyamul lail kan. Jadi dalam keadaan tu gitu lah. Faham gitu. Jadi dia tidak faham lagi. Tak apalah. Isteri dia pun pergi makan. Surah makan. Tanya lagi, malam tu tanya lagi anak dia. Tak apalah. Tak apa, nanti jumpalah. Siapa satu masa jumpalah. Sehinggalah malam tu dia pun tidur dengan isterinya dan dia bersama dengan isteri dia. Besok makan pagi, sarapan pagi, tanya lagi anak dia. Tanya lagi anak dia. Tak apalah, bisi dia buat hello kata. Okey, makan. Dia tanya, isteri dia tanya, Bang, saya nak tanya sikit. Kalau lah orang satu benda pinjam, orang pinjam benda, tiba-tiba orang tu nak mula, boleh tak kita marah kata. Kita nak benda tu, kita sayang benda tu kata. Bini dia tanya. Suami dia kata, mana boleh marah hak orang? Hak orang biar tuan dia nak ambil. Tuan dia nak ambil mana boleh marah? Kata suami dia, tak boleh marah. Jadi dia kata, lain kali kalau kamu pinjam satu benda, tuan dia nak ambil hak dia, tak boleh marah dia. Gitu tak boleh marah. Lalu isteri pun kata, begitulah dengan anak kita. Allah Ta'ala beri pinjam, ambil mudah. Berapa mudah kapal ke aku awal-awal? Maknanya lalu marah. Jadi sahabat Nabi marah dia kepada isterinya sebab tak khabar dia pada awal-awal dia, kenapa anak dia mati gini. Dia dok tanya-tanya, macam mana dengan anak dia? Anak dia
Dia kata saya urus dia cerita ni. Mari marah sahabat Nabi marah dia. Ini sahabat Nabi. Adakah sahabat Nabi ni tidak beriman dengan takdir Allah? Itu persoalan yang berlaku. Persoalan yang berlaku ni. Sahabat Nabi pun tanya, marah kepada isteri dia. Lalu sahabat Nabi pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi jumpa Nabi. Nak cerita hal dia ni. Nak sabar dia cerita tu. Dia tunggu-tunggu punya anak mati tu. Ada hati kat apa jangan marah tuan mula. Baru kat dia kata gitu. Dia pun marah pergi jumpa Nabi. Bila dia jumpa Nabi, dia pun jumpa Nabi, dia cerita pada Nabi. Dia cerita pada Nabi. Nabi kata betul isteri kamu ni betul cara dia gini. Dalam keadaan macam ni, isteri apa yang buat isteri kamu tu betul. Lalulah Nabi pun bertanya kepada dia, adakah kamu bersama dengan isteri kamu malam tadi? Dia kata ya. Lalulah Nabi mengatakan nanti kamu akan dapat zuriat, yang mana daripada zuriat ini Allah Ta'ala ganti lebih baik pada tu, lebih baik daripada apa yang kamu sayang. Lalu kata ulama, dia dapat anak lebih kurang dalam 8 orang. Rasanya kesemuanya hafal Quran belaka dan menjadi ulama, dan menjadi orang yang soleh. Dan daripada jaluran anak yang 8 orang tu, kalau tak silap 8, keluarnya anak daripada lahirnya seorang yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Jadi di sini kita dapat faham kisah. Adakah sahabat Nabi tidak menerima takdir Allah? Sedangkan diajar oleh kita sawabikul himam la tahriku aswara aqdam. Cita-cita macam mana kita jaga pun takdir tetap berlaku. Kita sayang pun walaupun Allah Ta'ala tahu aku sayang anak kamu ni, tapi takdir tetap berlaku. Bagaimana dengan sahabat Nabi? Sebenarnya nak beritahu kepada kita, mengajar kepada kita, walau bagaimanapun apa yang berlaku, hati itu hendaklah bergantung dengan Allah. Sahabat Nabi syariat dia tunjuk macam tu, tapi hakikat dia mereka sudah berpegang itu takdir Allah. Sahabat Nabi ini telah syuhud pada Allah terlebih dahulu daripada syariat dia. Maknanya walaupun zahir dia marah, tetapi hati dia telah terlebih dahulu meletakkan bahawa melihat Allah Ta'ala lah yang menentukan segala-galanya. Segala-galanya. Jadi nak ajar kita, walau bagaimanapun hati kita biarlah syuhud kepada Allah, takkan kepada Allah. Tapi masalah nak jadi gitu tu mana? Kena lalu jalan tarekah. Kena ada lisan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Lepas pada illallah, lepas tu Allah, lepas tu hu, hanya melihat pada Allah Ta'ala. Tidak ada lagi dia, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah nak beritahu kepada kita, syuhudkan kepada Allah apa yang berlaku itu takdir daripada Allah Ta'ala. Kesungguhan kita macam-macam mana buat cara mana pun tidak boleh mengubah takdir. Masihnya mulut seseorang, mujizat yang ada pada seseorang, karamah yang ada pada seseorang, bukanlah menyatakan Allah Ta'ala terpaksa mengubah takdir. Takdir mengikut karamah dia, tidak. Tetapi apa yang berlaku disebabkan masih mulut dia itu sebenarnya adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Hanya dia ajar kepada kita, tidak ada kehendak kita, yang ada kehendak Allah. Kehendak kita ini berlaku apabila bertepatan dengan kehendak Allah. Kalaulah kehendak Allah Ta'ala itu begini, kehendak kita berlainan, maka kehendak kita tidak akan memberi manfaat sama sekali. Jadi apa yang berlaku, tetap berlaku kehendak Allah. Letakkan di dalam hati bahawa Allah Ta'ala lah yang menentukan. Tidak bermakna kita menyerah, tidak berusaha kerana mengatakan sini serah takdir Allah. Tidak. Usaha tidak boleh ditinggalkan, ikhtiar tidak boleh ditinggalkan. Dari segi zahir, dari segi batinnya, syuhud kepada Allah. Apa yang berlaku daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma alimna ma jahilna, Allahumma ghidna ilman nafi'an wa zidna fahman tayyiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.